gajah bercakap, macam itulah suara, macam itu hebatnya. Saya ingat eloklah belajar di batu gajah. Kadang-kadang dia baik juga. Puji, macam tadi puji IGP bagus. Memang IGP bagus. Ketua Polis Negara memang antara ketua polis negara yang baik dan bagus dari segi pentadbirannya. Betul. Ya Abang Mak Kulai, saya jawab soalan dulu tu. nak jawab tadi? Nak jawab ni? Subang dengar boleh saya nak jawab ni ya. Rampasan senjata api untuk tempoh 20 bulan sebelum dan selepas pengasuhan. Dari tempoh yang sama, ya, 12 April 2011 hingga 21 Januari 2011 sebelum masuk AO dengan RR, ya. Jumlah senjata yang dirampas ialah sebanyak 198. Masuk senjata haram kalau dipohon oleh pokok senam. Dari 22 Disember hingga 31 Ogos, senjata yang dirampas 434. Artinya kenaikan sebanyak 236 senjata. Dari segi patusan meningkat kepada 119.2%. Yang berhormat Kulai. Jadi di dalam keadaan itulah maka Yang Mama Menteri, undang-undang Dewan, mengapa senjata api yang meningkat dengan begitu mendadak? Apa senjata api? Sebab puncanya sebab mereka yang ditahan di bawah EO dan RR ini memperolehi semula senjata-senjata mereka daripada sumber-sumber yang mereka ketahui. Itulah sebabnya ops cantas khas dilakukan. Itulah sebabnya. Jadi dalam penguasaan kita itulah sebabnya dari mengapa penyelundupan begitu berleluasa. Adakah Menteri sudah kena pasti kelemahan daripada segi penguasaan undang-undang? Sekian terima kasih. Kita bukan malaikat, kita manusia biasa, ada kelemahan. Antara kelemahannya ialah kelemahan perundangan. Antara kelemahannya adalah kelemahan yang harus kita lakukan penambahbaikan. Saya harus terbuka dalam perkara ini. Mana-mana pembaikan yang harus kita lakukan. Salah satunya ialah melalui pindaan undang-undang ini. Menteri. Jadi berduduk sudah minta penjelasan. Dalam hormat, saya sengaja biarkan penjelasan itu panjang lebar. Tetapi bukan bermakna saya bersetuju bahwa itu tidak mendapatkan suara. Saya nampak Menteri cukup baik menjawab semua. Tapi masalah dia masa tidak mengizinkan. Saya sebut sebentar tadi, hujung semua dilontarkan daripada kedua belah pihak. Selepas ini bacaan kedua selesai pada penetapan kuasa. Saya sebut tadi menjadi 10 pindaan daripada lembaga. Kita tak ada masalah untuk semua yang berhak Menteri layan. Ini tumpukan saja kepada perkara-perkara yang penting, dan pencelahan itu biarlah pendek. Silakan. Terima kasih Yang Ketua. Saya harap ahli-ahli di sana mematuhi apa yang telah diputuskan oleh Menteri. Minta penjelasan. Isu kedua ialah rang undang-undang ini bercanggah dengan prinsip hak asasi manusia. Saya fikir kita harus patuhi apa yang disebut oleh Yang Ketua. Yang berhormat Bukit Gelugur, Yang berhormat Sungai Siput dan Yang berhormat Padang Serai membangkitkan mengenai rang undang-undang ini membenarkan pihak polis untuk menggunakan peranti pengawasan elektronik atau EMD dengan izin Electronic Monitoring Device kepada orang yang dilepaskan dari tahanan. Yang kononnya tiada hak untuk diwakili peguam, tiada check and balance, tiada peluang bela diri dan demokrasi disekat. Perkara ini jelas melanggar hak asasi individu. Untuk maklumat adik-adik yang berhormat, permohonan untuk mengenakan peranti pengawasan elektronik ini, EMD ini, terhadap orang yang ditahan akan dilepaskan boleh dibuat oleh pendakwa raya berdasarkan laporan penyiasatan yang dikemukakan oleh pegawai polis. Pendakwa raya boleh memohon kepada Mahkamah Tinggi supaya orang itu dipasangkan dengan peranti pengawasan elektronik atau EMD ini.
Perkara ini adalah mengikut peruntukan dalam Seksyen 7A di mana suatu tempoh yang tidak melebihi bagi tempoh tahanan yang dibenarkan di bawah Seksyen 7A1 iaitu tidak melebihi 59 hari. Apabila permohonan oleh pendakwa raya dibuat di bawah Seksyen 7A, Mahkamah hendaklah memerintahkan supaya orang itu dipasangkan dengan suatu peranti penguasaan elektronik bagi tempoh sebagaimana yang ditentukan oleh Mahkamah, tetapi tempoh itu hendaklah tidak melebihi bagi tempoh tahanan reman yang dibenarkan di bawah sub pasal 7A1 bagi masuk siasatan. Peruntukan ini membenarkan timbalan pendakwa raya hadir untuk membantu pegawai inkuari di dalam suatu inkuari yang melibatkan isu undang-undang yang kompleks bagi mempercepatkan inkuari. Manakala peguam subjek tidak dibenarkan menghadiri prosedur inkuari kecuali ketika subjek memberi keterangan kepada pegawai inkuari dan tidak semasa saksi-saksi lain memberi keterangan kepada pegawai inkuari. Ini kerana identiti saksi adalah dilindungi. Apa-apa keterangan yang diterima oleh pegawai inkuari tanpa kehadiran subjek atau peguam akan disampaikan kepada subjek. Macam itu, mengikut Seksyen 19A2, seseorang yang ditahan diberikan peluang untuk membuat semakan ke atas keputusan lembaga di Mahkamah Tinggi. Walau bagaimanapun, semakan kehakiman di bawah Seksyen 15A-2 boleh dibuat untuk melihat dari segi pematuhan prosedur semasa lembaga membuat suatu keputusan. Ini kerana Artikel 5-2 Perlembagaan Persekutuan juga menyediakan peluang untuk semakan kehakiman melalui habeas corpus. Isu yang ketiga, Tan Sri Ketua, ialah mengenai perbezaan tafsiran undang-undang. Dalam perbahasan peringkat dasar ini juga, kalau boleh, satu isu berkenaan dengan review. Saya patuh dengan apa yang disebut oleh Tan Sri Ketua. Tapi ini isu penting yang Hormat Subang telah membangkitkan tentang perbezaan saya akan beri peluang tentang perbezaan di antara organised crime dan street crime. Jika pindaan mensasarkan kongsi gelap, ini berarti organized crime. Bagaimana dengan street crime? Untuk maklumat Yang Berhormat Subang, tafsiran organized crime group di bawah Seksyen 130U Kanun Keseksaan bermaksud yang amat luas dan merangkumi apa-apa kumpulan dua orang atau lebih yang bertindak secara bersama dengan tujuan untuk melakukan satu atau lebih kesalahan berat untuk mendapatkan secara langsung atau tidak langsung faedah material, kuasa atau pengaruh. Saya mohon izin untuk quote apa yang disebutkan, a group of two or more persons acting in concert with the aim of committing one or more serious offences in order to obtain directly or indirectly a material benefit, power or influence. Itulah yang disebutkan. Jenayah jalanan atau street crime dengan izin selalunya melibatkan kesalahan seperti ragu. Kesemua penjenayah yang dituduh berkait dengan kesalahan tersebut akan dituduh di bawah Seksyen 392, 392, 394, 395, 396 dan 397 Kanun Keseksaan. Kesemua kesalahan ini membawa hukuman melebihi 10 tahun dan merupakan kesalahan berat atau serious offence, dan sebelum itu kumpulan yang melakukan street crime atau jenayah jalanan sememangnya dirangkumi di bawah tarif organised criminal group. Sila. Masih Tan Sri Speaker, masih Bapak Menteri. Bapak Menteri tadi membuat petikan dan saya terima ini dalam cadangan pindaan bahawa kajian semula boleh dibuat melalui Seksyen 19A2 yang baru. Dan juga Bapak Menteri ada buat rujukan kepada Seksyen 15A iaitu Judicial Review. Saya nak tanya Bapak Menteri berkenaan dengan peruntukan artikel 151 Perlembagaan Persekutuan. Adakah Yang Berhormat Menteri membawa maksud bahawa melalui cadangan pindaan ini Yang Berhormat Menteri memang proses untuk kajian semula atau dengan izin review Tan Sri Speaker adalah hanya melalui Seksyen 15 dan 19 seperti mana dalam cadangan pindangan dan tidak juga termasuk artikel 151. Menteri, boleh beri penjelasan? Terima kasih. Terima kasih Ahmad Pucung. Saya fikir kalau dalam perkara jawatankuasa nanti kita perujikan perkara itu dan kita akan bincangkan. Saya ingin menyambung mengenai isu yang keempat Tan Sri Ketua, iaitu pemerluasan undang-undang ini
yang diperluaskan di Sabah dan Sarawak. Yang Berhormat Sepang turut menyatakan bahawa sebentar ya, saya sebelum beralih ke topik tak apa nanti saya akan layan juga. Yang Berhormat Sepang turut menyatakan bahawa Sabah dan Sarawak tidak dirunding oleh pihak kerajaan untuk diperluaskan ke negeri tersebut. Suka saya memaklumkan bahawa bahagian penyemakan dan pembaharuan Undang-Undang Jabatan Pegawai Negara telah menerima cadangan untuk meluaskan Akta Pencegahan Jenayah 1999 atau 297 ini ke Sabah dan Sarawak ke Sabah melalui surat daripada Peguam Besar Negeri Sabah bertarikh 17 September 1998. Saya ingin menyebutkan ini pada rakan-rakan saya ahli-ahli Parlimen Negeri Sabah. Setuju ya? Manakala bagi Negeri Sarawak perlu cadangan perluasan Akta 297 telah dibuat hasil daripada mesyuarat yang diadakan antara bahagian penyemakan dan pembaharuan Undang-Undang Jabatan Peguam Negara dan pihak Peguam Besar Sarawak dan Sabah yang diadakan pada 18 November 2007. Berdasarkan latar belakang tersebut, jelas bahawa permintaan asal untuk melanjutkan Akta 297 ke Sabah telah dibuat oleh pihak kerajaan Sabah sejak 19 September 1998. Oleh itu tidak wajar dikatakan kerajaan Sabah dan Sarawak tidak dirundingi mengenai pelanjutan Akta 297 ini ke negeri-negeri berkenaan. Dengan pilihan ini, perintah perluasan yang cadangkan itu tidak lagi diperlukan dan akta ini akan terpakai ke Sabah dan Sarawak apabila diluluskan oleh Dewan ini. Silakan Pak. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan Tan Sri Ketua. Yang Berhormat Menteri ada menyebut secara jelas sebentar tadi bahawa SOSMA ditumpukan kepada pengganas. Dan rang undang-undang yang sedang kita bahaskan ini tumpuannya adalah untuk penjenayah. Namun persoalan yang nak saya bangkitkan termasuk dalam perbahasan saya sebentar tadi ialah bagaimana definisi yang lebih jelas tentang penjenayah ini. Sebab kalau kita lihat dalam Akta Ibu, ada definisi yang disebut dalam jadual 1, Seksyen 2 dan 22. Ada 5 kategori yang disenaraikan. Kita tidak ada masalah dengan kategori 2, 3, 4 dan 5. Soal association tentang any group and body yang terlibat dalam jenayah, traffickers in opium, candu, traffickers in women and girls. Ini semua agak jelas. Tetapi ada satu klausa iaitu yang pertama, all members of unlawful societies, maknanya pertubuhan haram. Dan ketika Yang Berhormat Menteri membentangkan rang undang-undang ini, Yang Berhormat Menteri ada menyebut secara jelas untuk memberi kuasa kepada Menteri bagi meminda, memotong dan menambah jadual 1. Jadi apakah maksud Yang Berhormat Menteri tadi bahawa apabila kuasa ini diberikan kepada Menteri, Menteri akan memotong, meminda dan menambah jadual 1 ini. Kalau itulah kuasa yang nak diberikan kepada Menteri, apakah Menteri boleh menerangkan kepada Dewan ini siapakah yang dimaksudkan dengan unlawful societies ini? Sebab yang saya jelaskan, bersih pernah diharamkan. Apakah anggota-anggota bersih itu terikat dengan akta ini? Hinraf pernah diharamkan. Dan jangan kita lupa, UMNO juga pernah diharamkan. Ini kenyataan. Saya nak minta penjelasan. Dan kalau ini berlaku, maka anggota-anggota UMNO juga akan terikat dengan akta ini. Saya tidak mahu perkara ini diperluaskan. Jadi pertanyaan saya Tan Sri, kalau Menteri minta kuasa, sebab dia jelas ini ucapan Yang Berhormat Menteri, memberi kuasa kepada Menteri untuk meminda, memotong dan menambah jadual, ada baiknya Yang Berhormat Menteri jelaskan. Potong surat boleh sekejap? Boleh ketika penjelasan? Boleh. Okey. Tan Sri, saya ingin mengambil perhatian Tan Sri yang Ketua. Sebenarkah Tan Sri, di dalam Dewan ini ada kumpulan baru, iaitu menggunakan rebun hijau? Sama ada dia ada relate untuk kumpulan kongsi gelapkah? Bagaimana? Tetapi ada kewujudan kumpulan baru. Jadi kita pun mau tahu kumpulan apa yang menggunakan rebun hijau ini. Ya.
Haramkah ini tidakkah? Sebab kita sedang membahas undang akta kongsi gelap. Saya takut kumpulan ini mewujudkan kumpulan baru pula, kongsi gelap baru yang tidak tahu sinar rakyat. Ini iklan telingan. Silakan Bapak teruskan. Terima kasih, boleh saya teruskan? Masih. Dan kalau nak bangkitkan soal ribbon hijau, dalam dewan juga saya ada kumpulan yang tak pakai tali leher. Apakah itu juga kongsi gelap, Tan Sri? Sila teruskan. Jadi ada kaitan dengan soalan saya. Kalau menteri boleh, oleh kerana menteri minta kuasa itu, kita dengar tadi sekarang tidak ada kuasa menteri, menteri tak boleh tanda tangan, tetapi sekarang ada kuasa menteri untuk meminda, memotong dan menambah jadual. Yang dimaksudkan ialah jadual 1. Jadi ada baiknya untuk kita sebelum luluskan nak tahu menteri nak kuasa untuk pindah, potong dan tambah kepada jadual 1 ini kepada unlawful societies, boleh cerakinkan siapa yang dimaksudkan dengan pertubuhan haram tersebut. Terima kasih. Terima kasih yang tua. Saya lepas sebenarnya saya patuh pada arahan Tan Sri yang Ketua. Jadual 1 hanya memberi kuasa menteri untuk mengkategorikan jenis pesalah jenayah sahaja. Ya. Saya ingin menyebutkan bahawa mengikut Akta Pertubuhan 1996, ya, pertubuhan kongsi gelap atau something, dan ini semua tidak didaftarkan, itulah maksud antara jadual yang akan dimasukkan. Saya tidak ada nampak gombak di sini setakat ini. Melayu, antara kumpulannya ialah Double 7, Tiga Line, Gang 30 antaranya. Kumpulan India, Gang 04, Gang 21, Gang 24, Gang 08, Gang 18, Gang 35, Gang 36, Gang 303, Gang Satu Hati. Gang 026 di Sabah. Kira batangan. Cina ada, lebih banyak lagi. Ya. Tetapi boleh bertemu selepas dewan. Saya patuh waktu dia. Tetapi saya heran, ya, saya sebutkan tadi, ya, Geng Melayu hanya 3, tetapi mempunyai keahlian selama 1923. Geng India ada 9, tetapi mempunyai keahlian 28,926. Geng Cina ada 42 persatuan, tetapi keahliannya cuma 9,664. Saya akan jelaskan satu ketika nanti kenapa geng ditambah. Kalau Ibu Barat termasuk ke dalam salah satu kategori ini, kalau saya betul, Kenapa? Kalau Angka dia terlampau banyak kepada masyarakat India. ya, Boleh jelas sedikit. ya, saya 28,926. Ya, so itu sebab saya merancangkan atas keizinan yang amat berhormat Perdana Menteri supaya pencegahan dan pembeterasan jenayah dilakukan. Tetapi ada satu rancangan jangka panjang yang dirumuskan oleh Kabinet, iaitu pihak kerajaan akan berbincang dengan pihak NGO India, parti-parti politik India, ahli-ahli politik India dan individu keturunan India supaya membincangkan program jangka panjang untuk melakukan pemulihan terhadap kumpulan-kumpulan ini. Inilah keprihatinan kita. Tan Sri betul, saya ingin meneruskan isu yang kelima. Boleh sedikit? Sebentar. Saya bagi saya keluar dulu, nanti saya akan pergi keluar. Subang dan juga Batu. Isu yang kelima ialah mengenai kepakaran pihak polis memberangi jenayah yang berhormat SPANG membangkitkan mengapa PDRM tidak berani membawa kes-kes jenayah berat ke mahkamah. Untuk maklumat yang berhormat, isu yang dibangkitkan bahawa PDRM tidak berani membawa kes-kes berat dan serius ke mahkamah adalah tidak benar sama sekali. Sehingga kini banyak kes jenayah berat dan serius telah dibawa ke mahkamah dan kadar pendakwaan keseluruhannya pada tahun 2012 telah mencecah
25% dari jumlah kertas siasatan yang dibuka. Walau bagaimanapun, saksi-saksi bimbang mengenai keselamatan diri dan keluarga mereka sekiranya mereka atau saksi-saksi ini diperlukan untuk memberi keterangan di mahkamah. Dalam rang undang-undang ini, saksi-saksi tidak perlu memberi keterangan di mahkamah. Mereka hanya perlu tampil untuk memberi keterangan di hadapan pegawai inkuari sahaja. Bahkan serai pula meminta penjelasan mengenai PDRM tidak menggunakan kepakaran yang ada dalam, saya akan bagi tidak menggunakan kepakaran yang ada dalam misalkan jenayah berat yang dilakukan oleh kongsi gelap. Saya ingin maklumkan di Dewan Yang Mulia ini, Tan Sri Yang Tua, bahawa PDRM mempunyai pengalaman dan kepakaran yang luas dalam menangani masalah jenayah di negara ini, dari segi pengumpulan risikan jenayah dan juga kepakaran dari segi sudut penyiasatan. Namun begitu, kepakaran dan kemudahan penyiasatan yang ada seperti maklumat forensik, DNA Databank, Pusat Rekod Cap Jari atau MAFIS, dan makmal ujian balistik MABIT hanya diguna pakai selepas kejadian berlaku atau lebih bersifat reaktif. Apa yang penting bagi kita di Dewan ini adalah dalam menangani masalah jenayah adalah langkah pencegahan atau langkah proaktif sebelum kejadian jenayah terus berlaku. PDRM mempunyai kaedah yang berkesan dalam pengumpulan maklumat dan risikan sejak sekian lama. Namun tindakan pencegahan yang mantap tidak dapat dilaksanakan kerana tidak ada peruntukan yang khusus boleh digunakan selepas ordinan darurat dan Akta Keselamatan Dalam Negeri serta RR dimasukkan. Akta pencegahan jenayah ini yang digunakan pakai sebelum pilihan ini tidak merangkumi semua aspek pencegahan secara menyeluruh dan tidak boleh dipakai di Sabah dan Sarawak sebagai yang disebutkan. Yang Muhammad Gopeng meminta penjelasan mengenai peruntukan check and balance apabila seseorang itu ditangkap kerana pelibatan dalam kongsi gelap atau jenayah terancam. Adakah keterangan yang diberikan oleh saksi pakar di mahkamah diterima sebagai konklusif? Suka saya terangkan di sini, seseorang itu hanya boleh disifatkan sebagai ahli kumpulan kongsi gelap atau jenayah terancam sekiranya ada bukti mencukupi diberikan di mahkamah terutama oleh seorang pakar. Walaupun saksi pakar dikemukakan oleh pihak pendakwaan dan peruntukan di bawah Seksyen 399B yang baru dalam pindaan kepada Kanun Tata Cara Jenayah 2012 menyatakan bahawa keterangan pakar itu hendaklah diterima sebagai keterangan konklusif mengenai isu fakta. Ini tidak bermakna keterangan daripada pakar itu boleh diterima bulat-bulat oleh mahkamah, di mana kuasa mahkamah untuk membenarkan keterangan pakar di soal balas masih wujud dan kuasa mahkamah untuk menimbangkan kredibiliti pakar itu tidak disingkirkan. Keterangan pakar pendakwaan boleh dicabar oleh pihak pembelaan semasa pakar pendakwaan itu memberi keterangan. Pihak pembelaan pula boleh mengemukakan pakar mereka sendiri untuk mempertikaikan keterangan pakar pendakwaan dan mendirikan kes pembelaan. Justru kuasa check and balance oleh mahkamah masih hidup. Sila Batu. Okey, Subang. Saya minta maaf. Subang belum lagi. Terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih kepada Menteri. Saya rasa kita dua pihak boleh setuju pencegahan jenayah itu sangat penting dan itulah matlamat kita. Tapi apa yang perbezaan kita ialah rang undang-undang ini tidak boleh dapat mencapai itu. Itulah yang saya nak soal sedikit dan minta penjelasan. Statistik yang diberi tadi oleh Pulai dengan jelas menunjukkan Tuan Speaker bahawa pada masa kita ada EO pada masa itu, tahanan tanpa bicara dan sebagainya, dan 1,000 lebih orang merengkuk di Simpang Renggam masa itu. Tapi 2005 sampai 2009 statistik jenayah berat meningkat, dan bukan meningkat kecil, meningkat macam 30%, 20% dan sebagainya. Jadi itu dengan jelas menunjukkan isunya bukan ketiadaan undang-undang macam EO, bukan itu, adalah masalah lain. Itu jelas. So, dan tadi Menteri gunakan statistik ada 2,000 lebih peningkatan. Itu tak ada pun menunjukkan apa-apa apabila kita melihat statistik yang jelas yang dibentang tadi oleh Pulai. Dan saya nampak ini kita belum dapat satu penjelasan. Dan satu lagi, itu jelas bercanggah dengan gambaran yang diberi oleh Perdana Menteri sendiri. Jun 8, kenyataan yang jelas pada negara bahawa kadar jenayah, indeks jenayah semua sudah turun. Berapa peratus semua dah sebut. Disebut di sini 30% diturun dan sebagainya. Baru ini Jun 8, setahun lebih lepas pengekonomian penjerah ini semua dibebaskan. Jadi ini semua bercanggah.
Tapi saya ini balik pada isu yang pokok. Macam mana kita boleh mencegah jenayah secara berkesan, dan itulah dalam jawapan yang diberi kepada Fauzi Selayan baru-baru ini 1 hari bulan Oktober, apabila Menteri menjelaskan hasil daripada Ops Cantas yang kita sokong, dan macam mana dalam 1 bulan kes bunuh turun daripada 69 kes kepada 40 kes. Itu yang kita mahu. Tetapi ini dicapai bukan dengan undang-undang yang tahan tanpa bicara. Ini dibuat dengan tindakan polis yang berkesan, tindakan polis yang tegas, yang berefisien. Ini yang kita mahu, ini kita sokong. Dan apa polis mahu untuk buat lebih daripada itu, saya rasa semua ini akan sokong. Betul? Ya. Itu yang kita mahu. Itu isu saja. Barisan Nasional hidupkan balik undang-undang yang membenarkan tahanan tanpa bicara. Ya, itu yang akhir sekali. Just seminit lagi saja. Saya nak kembalikan kepada Suruhanjaya, laporan Suruhanjaya Diraja yang ditubuhkan oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional sendiri. Ini penting. Subang dulu. Just seminit saja. Dulu Subang. Seringkali saya ingatkan bahwa bicara bukan berhujah, tetapi oleh kena ini saya dengar dan saya biarkan. Saya ingatkan kembali, semua yang perlu dilontar saya rasa sudah dilontar. Pada akhirnya kita juga menunggu di sini akan menunggu. Jadi mungkin ada di antara dari sini tidak hujah daripada pembangkang. Begitu juga hujah daripada pembangkang, begitu juga pembangkang mungkin terpengaruh oleh hujah daripada kedatangan. Kalau saya biarkan berterusan seperti begitu, bermakna kita tidak dapat mengambil keputusan. Jadi Menteri kalau boleh, tapi Tan Sri, minta maaf Tan Sri, kita bawa poin ini sebab kita nak dengar Menteri. Itu saja. Dengar jawapan itu saja. Semua pun sudah dengar statistik yang dibaca oleh Kulai tadi ataupun Kulai. Jadi kalau diulang lagi itu balik, what can we achieve from that? I think everybody should be made up your mind. We need rational answers, Tuan Speaker. We need a rational answer. Kita buat perbahasan untuk satu keputusan yang saya paham. Kan telah juga kita semua pahami selama 5 tahun duduk di sini bersama bahwa tidak semestinya jawaban itu memenuhi semua hasrat, aspirasi dan kemauan semua. Kan itu demokrasi. Sila Menteri supaya kita beralih kepada peringkat yang kuasa. Tan Sri Abitua, saya menghargai semua lontaran pandangan-pandangan yang telah diberikan, dan saya mengambil kira, dan saya minta alih yang berhormat Dewan ini janganlah bimbang. Sekiranya undang-undang ini diluruskan di bawah ini, kerana sebaik saja undang-undang ini diluruskan oleh kedua dewan, jadi kita nak bagi yang Tuan Agong, pihak KDN selanjutnya akan merangka peraturan-peraturan dan garis panduan yang menerangkan tentang dengan izin yang tua, the do and the don'ts, apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada Dewan. Masih. Itu tinggi ya,